Bab ittikhadhil masajid fid dur. Bab membuat masjid-masjid di perkampungan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh supaya dibina masjid di perumahan-perumahan dan supaya dibersihkan dan diwangikan masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Samurah bahwa beliau menulis kepada anak-anaknya, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami membuat masjid di perkampungan-perkampungan kami, dan kami mengelokkan sana'ataha, pembuatannya, dan kami membersihkannya. Bab suruj fil masajid. Ini bab lampu-lampu atau pelita-pelita di masjid-masjid. Diriwayatkan dari Maimunah, hamba yang telah dibebas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ada bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah ke Baitul Maqdis dan bersembahyanglah di dalam masjidnya. Negeri itu Syam lah pada masa itu. Idzaka, pada ketika itu, harban, dalam peperangan. Fa in lam ta'tuhu wa tusallu fihi, kalau kamu tidak dapat pergi kepadanya dan tidak dapat bersembahyang padanya, kamu hantarkan minyak untuk dimasukkan ke dalam pelita-pelitanya. Babun fi hasal masjid. Ini bab tentang anak batu dalam masjid. Diriwayatkan dari Abil Walid, beliau berkata, saya telah bertanya Ibnu Umar tentang anak batu yang terdapat dalam masjid. Ibnu Umar berkata, pernah kami pada suatu malam mendapat hujan. Kami hujan turun pada suatu malam. Maka tanah menjadi basahlah. Adalah orang yang bawakan anak batu di dalam kainnya dan ditaburnya di bawahnya, bahagian bawah masjid, jadi di lantai masjid. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, baginda berkata, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya, eloknya apa yang dilakukan ini. Diriwayatkan dari Abi Salih, dari A'mash dari Abi Salih, beliau berkata, dikatakan seseorang itu apabila dia mengeluarkan anak batu dari masjid, yunashidu, anak batu itu minta sangat-sangat kerana Allah, jadi dengan nama Allah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, qala Abu Badrin, saya percaya dia memarfu'kan, mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Hurairah mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, anak batu itu benar-benar bersumpah minta dengan nama Allah kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid, yakni supaya tidak dikeluarkan. Babun fi kansil masjid. Ini bab menyapu masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikemukakan kepadaku pahala-pahala umatku, sampaikan sampah yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, dan dikemukakan kepadaku dosa-dosa umatku. Tidak kulihat mana-mana dosa, tidak kulihat satu pun dosa
yang lebih besar lagi daripada satu surah daripada Al-Quran ataupun ayat. Satu ayat daripada Al-Quran yang telah diberikan kepada seseorang, kemudian dia terlupa, kemudian dia lupa ayat itu. Babun fi i'tizalin nisa fil masajid 'anil rijal. Ini bab orang perempuan mengasingkan diri di masjid dari orang-orang lelaki. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya kalau kita tinggalkan pintu ini untuk orang-orang perempuan. Nafi' berkata, maka Ibnu Umar tidak masuk lagi melalui pintu itu sampai mati. Tetapi selain daripada Abdul Warith berkata, Umar berkata, dan itulah yang lebih sahih. Diriwayatkan dari Ismail, dari Ayyub, dari Nafi', beliau berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini, wa huwa asah, dan yang ini adalah lebih sahih lagi. Diriwayatkan dari Bukair, dari Nafi', beliau berkata, Umar bin Al-Khattab melarang yang seseorang masuk melalui pintu orang-orang perempuan. Babun fima yaqulu ar-rajul 'inda dukhulihi al-masjid. Ini bab apa yang dibaca, tentang apa yang dibaca, diucapkan oleh seseorang pada ketika masuk ke masjid. Abdul Malik bin Sa'id bin Suhaid berkata, saya telah mendengar Aba Humaid dan Aba Usaid Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu mau masuk ke masjid, maka hendaklah dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia berkata, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Apabila dia mahu keluar, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu limpah kurniamu. Diriwayatkan dari Haywah bin Shuraih, beliau berkata, saya telah bertemu dengan Uqbah bin Muslim, lalu saya berkata kepadanya, sampai maklumat kepada saya bahawa engkau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda apabila mau masuk ke masjid mengucapkan, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan zatnya yang maha mulia, dan dengan kekuasaannya yang qadim, yang sedia kala, dari syaitan yang direjam. Qala, beliau berkata, aqad, setakat itu sahajakah? Saya berkata, iya. Qala, dia berkata, fa idza qala dzalika, apabila seseorang itu mengucapkan demikian, syaitan berkata, hufidha minni sa'iral yaum, dia telah terpelihara daripada aku, dia telah terpelihara daripada aku sa'iral yaum, sepanjang hari. Bab ma ja'a fi salat 'inda dukhulil masjid. Ini bab tentang sembahyang pada ketika masuk ke masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu datang ke masjid atau pergi ke masjid, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari seorang lelaki Bani Zuraiq, dari Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Tetapi perawinya menambah, thumma liyaq'ud ba'du insya'a, selepas itu bolehlah dia duduk kalau dia mahu, ataupun bolehlah dia pergi untuk apa-apa, untuk hajatnya.
Ini bab kelebihan duduk dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berselawat ke atas seseorang kamu madama selagi dia berada di tempat sembahyang yang dia mengerjakan sembahyang di situ, selagi dia tidak berhadas ataupun dia tidak bangkit. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salah. Seseorang dari kamu terus berada dalam sembahyang selagi sembahyang yang menahannya, tidak menegahnya dari pulang kepada ahli keluarganya kecuali sembahyang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba itu terus dalam sembahyang selagi dia berada di musallanya, tempat sembahyangnya, dengan maksud menunggu sembahyang. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai dia berpaling pergi ataupun dia berhadas. Dia ihdas, selagi dia sehingga dia ihdas. Maka ditanya orang, apakah makna yuhdis itu, dia berihdas itu? Abu Hurairah menjawab, yafsu, dia berkentut. Sama ada perlahan, kalau perlahan tak bunyi, yafsu. Wa yadrit, maknanya kentut derah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid kerana sesuatu, maka itulah bahagiannya. Baiklah, masih lagi bab masjid, sama baru ni lagi. Ini bab buat masjid di perkampungan. Dur jamak kepada dar. Dar itu maknanya tempat rumah-rumah banyak lah. Perkampungan lah, kita kata perkampungan. Maknanya dia nak cerita di sini, moleklah buat masjid tu. Buat masjid tu banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa. Bahkan di zaman Nabi SAW saja sudah ada 9 masjid di kawasan Madinah. 9 masjid. Sekali dengan masjid Nabi SAW tu lah. Masjid-masjid lain pun banyak lagi ada. 9. Lepas tu tak kira lagi. Lepas pada dia tu banyak lagi. Jadi ittikhadul masajid fid dur. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW menyuruh supaya dibina masjid di perkampungan-perkampungan. Maksudnya bina masjid tu apa makna? Ada 2 makna. Satu, masjid. Buat masjid. Masjid sungguh. Biarlah bersama mana pun tak kira lah, kecil pun. Asal niat masjid. Lain, beza tu dia tu. Niat masjid dengan niat balasah ataupun niat musalla, kalau lain, beza tu. Kalau niat masjid sampai bila-bila jadi masjid, wakaf, pahala dia pun tidak serupa. Dah tak boleh nak main-main, tak boleh. Tak boleh nak main-main, tak boleh ubah. Pindah tak satu kali tak boleh, dosa. Kalau balasah tak apa. Itu satu makna. Satu lagi, masjid di sini dengan makna lughawinya, tempat sujud, tempat semaya. Tidak mesti masjid, musalla, balasah kita panggil, ataupun lain-lain lagi, madrasah kalau kita kata, tempat semaya. Itu maksudnya. Tidak semesti masjid. Tetapi pendapat yang pertama tadi yang lebih jelas dan lebih kuat. Sebab apa? Bila kata masjid, masjid lah. Sebab dalam hadis ni dia ada juga guna perkataan lain selain daripada masjid. Kalau tempat semaya, misalnya musalla, selalu juga diguna. Tempat semaya raya, itu bukan di masjid, tempat padah. Itu dia sebut musalla.
Sini dia tak sebut musalla, dia sebut masjid. Maknanya dia nak masjid lah. Kelebihan masjid lah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan maksud di sini nak suruh semaya, nak suruh mudah semaya aja. Nak suruh mudah orang semaya, tidak kata payah kena pergi jauh nak semaya. Bila sampai waktu orang duduk tengah kerja, duduk tengah sibuk, duduk gapo, masing-masing dengan tempat dia lah. Boleh semaya berjemaah juga, lepas tu dapat pahala masjid juga. Kalau kita terima pendapat yang kedua tu kata tidak masjid, pahala jemaah walaupun tidak pahala masjid, dapat juga. Sekurang-kurangnya tu tujuannya Nabi SAW suruh buat gini, nak suruh mudah. Tidaklah kata wajib, walaupun di zaman dia tidaklah kata wajib mesti. Dan muka Nabi SAW ada kan ni, mesti kita kena pergi semaya dengan dia, semaya di belakang dia, tidak. Apatah lagi kalau masa lain, pada masa lain tidak mesti. Cuma kalau kita ada keperluan, kita macam zaman sahabat dulu, dia nak berjumpa dengan Nabi SAW, dia nak pergi dengan mengajar, tak apalah, dia pergilah masjid Nabi. Kalau tidak, tidak, tak apa. Walaupun masjid Nabi SAW tu memang ada kelebihan dia, tak apa sembahyang lain, tak. Apatah lagi kalau tempat lain yang mana tak ada beza masjid ni, antara satu masjid dengan satu masjid tak ada beza. Tidak kata masjid Kota Baru ni kau lebih besar pahala dia daripada masjid Kebahian misalnya, kita tak ada. Serupa je masjid dalam dunia ni, mana-mana masjid lain kecuali hak tiga tu. Hak tu hak lebih, hak lain serupa. Cumanya dari segi kelebihan kegunaan dia tu adalah, misalnya masjid ni orang panggil masjid jami', orang buat sembahyang jemaah. Masjid tu tidak. Dari segi tu adalah bezanya. Tapi dari segi hakikat masjid serupa. Tidak kata-kata semata-mata masjid tu jadi masjid ni atau masjid ni jadi lebih, tak ada. Kerana sebab lain mungkinlah. Kerana sebab masjid ni jemaah lebih ramai, gitu. Masjid ni imam dia lebih alim misalnya, akan itu bukan kerana masjid tu. Kalau hak lain-lain, kecuali hak tiga tu lah, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Ini yang pertama hak Nabi SAW suruh. Yang kedua, dia suruh bersihkan masjid. Dia suruh bersih, walaupun masjid tu daripada tanah, lantai dia tanah, dia suruh cuci, bersih masjid. Waktu tayyab, dan diwangikan masjid itu. Tayyab, diwangikan masjid itu. Kalau boleh bubuh air wangi tak apa, lagi baik. Berdasarkan hadis ini. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar berkata, ni dalam syarah kita ni pun ada ni, daripada hadis ni diketahui bahawa eloklah mana kalau kita tajmirkan masjid itu. Maknanya kalau kita pasal wangi-wangian, pasal. Tapi tempat kita ni tidak biasa, kita tak biasa kalau pasal colok. Kalau kita kata, kita rasa macam orang kafir nyembah berhala tu, dia pasal tu. Nah, sebenarnya tak ada apa. Kalau benda tu suci, molek tu. Bahkan di luar-luar negeri ada guna lagu tu. Di luar negeri dia pasal colok, tapi dia ada lubang. Sini tempat kita, masjid tempat kita, dia tak buat lubang, tok. Dia letak situ, dalam tok tu jatuh atas semi masjid tu, tak apalah, bounce wangi. Dia buat tu daripada kayu gaharu, kayu cendana, campur-campur lah. Colok tu bukan khusus untuk orang kafir nyembah berhala, tidak, orang Islam pun boleh guna, asal bau sedap. Nak suruh bau sedap. Ataupun sekarang ni kita air wangi lah, spray lah kita atas. Cuma kena beringat lah, air wangi tu janganlah apa ni, haram lah, haram. Janganlah. Cuma air wangi kalau sepakat dah, hak semolek-moleknya begitu. Kalau air wangi ada khilaf tu tak usah lah, tak usah. Hak tak ada khilaf, hak moleknya. Jadi kita spray tu molek, tak apa. Sinilah dia kata, faqad kana Abdullah yujammirul masjid idza qa'ada Umar radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Ibnu Umar dia pasal wangi-wangian, maknanya pasal ukup orang bubuh bara api tu kan, dia bubuh apa-apalah, kayu gaharu ke kayu gapo. Bila Umar naik ke atas mimbar, dia pasang. Sebab itulah setengah-setengah salaf mana dia menganggap elok mana masjid ni kalau dilomokan dengan za'faran, dengan wangi-wangian.
Dan diriwayatkan Nabi SAW pun ada melakukan begitu. Sya'bi berkata itu sunnah. Dan Ibnu Abi Syaibah mengatakan Ibnu Zubair bila dia bina Kaabah, dinding Kaabah tu dia sapu dengan kasturi. Dia sapu dengan kasturi. Mana tidak salah. Itu tak apa, ada dalam sunnah. Begitu juga mana sunnah juga cuci, sapu masjid ini, membersihkan masjid ini. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW sentiasa dia perhati benar. Mana kalau takut ada debu ke gapo ke cemar dalam masjid, dia sapu dengan pelepah tamah. Maknanya ini semua ni pengajaran supaya bersih dan jaga wangi masjid. Itu molek lah kalau buat lagu tu, molek. Tapi barangkali lah tempat kita ni tidak buat lagu tu, tidak biasa. Satu, lepas tu kalau colok tadi tu dia jadi nampak orang bukan Islam. Sebenarnya tidak. Hak tu bukan khusus dengan dia, kita pun boleh guna untuk wangi. Cuma susah sikit lah pasal tak ada lubang tu. Kalau ada lubang tu senang letak tu, api dia tu jatuh situ. Ataupun kalau kita letak dalam bekas satu hijau. Yang kita tidak buat. Cuci tu adalah molek dah tu. Keliru setengah-setengah orang tu, dia keliru. Macam di Mekah dulu keliru. Dia tak sibui orang bubuh air wangi ke apa. Dia tak sibui. Dia kata bid'ah. Sebenarnya tidak bid'ah. Sunnah ada ni di antara hadis ni. Hadisnya banyak lah, di antaranya ni. Bubuh wangi-wangi tak jadi masalah. Air wangi ke atau apa-apalah, nak suruh bau sedap, molek. Molek. Hak kita sendiri tu suku, tubuh kita tu pakai tu suku. Hak ni suku. Tidak salah tu. Bahkan itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Cuma boleh jadilah untuk pengurusan masjid, untuk jaga lebih baik. Molek juga kalau kita tak sabui orang bubuh kosi, orang tu mari getik air wangi dia, orang ni mari getik air wangi dia, lama-lama jadi bau satu macam, sakit kepala juga. Kita kata adalah lebih baik kita kata kalau pengurusan, bahagian pengurusan masjid tu dia yang cara, dia pilihlah air wangi-wangi yang paling baik, yang paling sesuai. Itu baik, tak apa, tak seduk bubuh belakang lah. Jadi kau pelik pula, boleh jadi bau pelik pula kalau banyak sangat ni masing-masing. Seterusnya riwayat daripada Anis lagi ni, riwayat daripada Samurah, dia tulis surat kepada anak-anak dia, amma ba'du, Rasulullah SAW suruh kami buat masjid di perumahan-perumahan kami, dan supaya kami mengelokkan buatan masjid tu, buat molek comel masjid tu, dan kami membersihkannya. Tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Tak apalah, hak ni tidak sahih, banyak hak lain lagi kan. Hak lain macam tadi suruh cuci dah masjid tu. Hak tu sahih. Hak ni tidak sahih. Sebab apanya? Sebab tidak sahih tu. Sebab satunya ada beberapa orang perawi ni, kalau kita tengok di sini, satu Sulaiman bin Musa, setengah kata tak apa, bolehlah dia tu. Tetapi Imam Bukhari kata munkarul hadis. Ibnu Asakir kata Abu Zur'ah menganggap dia ni di antara perawi yang dhaif. Orang yang mengatakan dia ni boleh diterima pun maknanya tidaklah tinggi, boleh kira. Itu sah masalahnya. Yang kedua, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah. Dia ni masalahnya. Ibnu Hazm mengatakan dia ni majhul, maknanya orang tak tahu. Ulama-ulama hadis tak tahu. Kalau ulama hadis tak tahu, tak boleh lalu, tak sir.
Abdul Haq pula berkata, laisa mimman yu'tamad alaihi, bukan orang yang boleh dipegang riwayatnya. Ibnu Abdul Bar pula berkata, laisa bil qawi, tak kuat. Ibnu Al-Qattan pula berkata, puak-puak ni dia kata ni tak tahu belakang ni orang, tidak diketahui belakang Ja'far, tok guru dia, syekh pada syekh dia. Tak tahu belakang, orang tak dikenali belakang. Maka tak boleh. Gitu. Lepas tu Khubayb bin Sulaiman pula, Ibnu Hazm kata majhul, Zahabi kata dalam Mizanul I'tidal la yu'raf, tidak diketahui. Oh, ni ada 2-3 orang berjujuk ni. Maknanya hadis ini dhaif. Tapi isi dia tu tak apa, isi dia tak apa. Isi dia betul, isi dia tidak bercanggah. Nabi SAW suruh kita buat masjid di perumahan-perumahan kita. Hak tadi ada, hak saya ada. Isi dia tak salah. Lepas tu suruh buat molek masjid tu, molek tak apa. Dan suruh cuci masjid, tak apa. Isi dia tak apa. Kadang-kadang ulama hadis dia kata dhaif tu, mana bukan dari segi isi dia tu tak boleh pakai dak. Isi dia tak apa. Sanad dia tu. Sanad dia. Hadis tu ada dari segi apa ni dhaif dia ni, dari segi sanad dia tu. Isi dia serupa dengan sahih tadi, serupa tu. Tak ada apa. Babus suruj fil masajid. Ini bab pelita-pelita atau lampu-lampu dalam masjid. Ini riwayat Maimunah, hamba yang telah dibebaskan oleh Nabi SAW. Dia tanya Rasulullah, lagu mana tentang Baitul Maqdis? Rasulullah kata, pergilah ke Baitul Maqdis, semaya sana, mana ada kelebihan lah. Pada ketika itu Baitul Maqdis itu kawasan itu perang. Kalau kamu tak ada pergi, kamu tak boleh semaya situ pun, kamu hantar minyak tak apa dah, biar orang boleh pasang minyak sana. Pasal lampu dia tu guna minyak, kita hantar tu, tak apa dah, ada kelebihan dah. Hadis ini menunjuk, hadis ini hak ni lah, hak ni mengikut setengah ulama yang dhaif. Dhaif. Pasal apa? Pasal ni perawi dia ni, perawi dia Ziyad bin Abi Saudah. Ziyad bin Abi Saudah, dia dikatakan dalam ni terus meriwayatkan dari Maimunah. Hak sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini dari Maimunah iaitu saudara dia, adik-beradik dia yang bernama Uthman. Yang bernama Uthman. Jadi dia tak sebut Uthman tu. Ziyad bin Abi Saudah ni tak sebut ambil daripada Uthman. Hak riwayat daripada Uthman tu, Ziyad bin Abi Saudah tu ambil daripada Uthman tu ada dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Hak tu sahih, tak apa. Hak ni tidak. Tapi isi dia tak apa sebab ada hak sahih. Ada hak sahih. Maknanya ada beberapa perkara dalam hadis ini, iaitu ada kelebihan lah pergi. Kita boleh tuju. Kalau kita daripada rumah ni beli tiket kapal terbang dengan maksud, tak ada maksud lain, nak pergi semaya masjid, boleh. Hak ni lah hak dalam hadis kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diperkemahkan barang-barang seseorang itu siap kemah barang untuk bermusafir melainkan untuk 3 masjid. Kalau nak dapat kelebihan semaya di masjid lah, tak boleh nak pergi lain. Sebab lain tak ada kelebihan, serupa yang berlaku. Ada kelebihannya hak ni. Hak ni kalau kita susah payah bubuh kain dalam beg, kita kata beli tiket kapal terbang nak pergi semaya, tak apa, hapus. Memang ada kelebihan, memang ada kelebihan. Nabi SAW pun kata dah. Termasuk juga dalam hadis ni dia suruh pergi semayalah sana. Kalau tak boleh pergi, boleh hantar kok lain lah, bantuan kok lain. Hantar misalnya kita kata minyak, sebab pada masa tu orang guna pelita, kan pelita pakai minyak, boleh kita hantar minyak. Jadi hak hantar minyak tadi bukan khusus untuk Baitul Maqdis saja, hak lain-lain pun begitu juga masjid. Molek kita nyalakan masjid, pasal lampu sesuai dengan zaman lah, sesuai dengan zaman.
Tidak kata pasal lampu tu tak boleh, tidak. Sebab ada juga dalam setengah-setengah hadis tu dia larang orang bawa api depan jenazah. Nabi SAW larang bawa api depan jenazah nak pergi kubur. Sebab apa? Sebab api-api ni dianggap Tuhan oleh puak-puak Majusi yang sembah api. Pada masa itunya orang Islam ni dia banyak bertembung lah budaya Parsi yang sembah api tu. Maknanya oleh kerana Islam ni sudah takluk negeri mereka, jadi ada tu budaya tu. Orang-orang yang baru masuk Islam dia mungkin berasa ada kelebihan api tu. Sebab itu Nabi SAW larang. Takut-takut masih ada lagi sakit baki. Bukan makna Nabi SAW nak suruh pergi kubur tu dalam gelap, pergi merasa ada dalam kubur dalam gelap, tidak. Tapi ada maksud tadi. Sekiranya boleh pergi tanpa bawa api tu, tengah hari ke apa ke, tak apa. Malam pun mana kalau ada cara lain, cerah dah ke bulan ke misalnya, tak payah bawa pada masa tu. Tetapi setelah semua faham dah bahawa tak ada maksud gapo dah ni api ni, bukan dengan maksud kita anggap dia ni satu Tuhan ke apa ni, satu yang suci ke, tak ada. Sadar sikit semata-mata untuk nak cerah, maka tak jadi masalah bawa api. Begitu juga orang ni takut-takut kata macam kita ni macam sembah api, besar api pula kalau letak dalam masjid. Tidak. Bahkan ini bergantung kepada keadaan. Untuk cerah tu tak apa, untuk cerah, dapat cerah tu. Begitu juga kalau kita pergi kubur nak kerja lagu mana nak kali kubur ke apa tu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar-besar tu ramai tanah tengah malam. Tak ada kata tanah tengah malam ni kurang molek. Sayyidina Abu Bakar tanah malam, Sayyidina Umar tanah malam, Fatimah tanah malam, anak dia tu ramai lagi tanah tengah malam. Jadi tanah malam tu kalau gelap gelita nak tanah lagu mana? Semestinya ada lampu yang digunakan. Maknanya guna lampu tu tak apa, sesuai dengan keadaan lah. Kalau zaman sekarang ni mudah lagi mudah, tak payah kira minyak, bubur pitih lah. Masjid tu bubur dalam tabung dia tu. Hak tu lah orang buat guna untuk pasal lampu gapo ni, boleh pahala. Mana tidak khusus dengan Baitul Maqdis. Tapi Baitul Maqdis lebih-lebih lagi lah, sebab dia ada kelebihan dia yang tersendiri tu, maka lebih lagi lah. Tapi kalau masjid lain pun ada kelebihan juga, bukan tak ada kelebihan. Masjid lain pun ada kelebihan juga. Kita bagi kemudahan kepada orang, selesa orang pergi sembahyang. Di masjid tu bukan saja orang pergi sembahyang, misalnya nak mengaji lagu mana kalau tak ada lampu. Senang orang nak mengaji, banyak boleh pahala tu. Maknanya asasnya masjid tu kena ada. Bila ada masjid, banyaklah orang boleh dapat pahala. Peluang nak dapat pahala pula situ. Nak dapat pahala lagu mana? Boleh lampu. Api kita kata lah ni nak kena bayar. Air, bila orang nak ambil air sembahyang, peluang pahala dah tu. Kapek, kapek dah muka nak bersih kan, nak cuci, lebih cuci lagi, lebih selesa lagi sembahyang. Kapek boleh pahala pula. Banyak lagi lah peluang-peluang yang lain untuk nak dapat pahala atas masjid tu saja. Bila ada asas buat masjid tu, lepas tu hak lain-lain, kipas nak suruh orang selesa, banyak lah. Aircon, setengah-setengah tu tempat tu mana aircon, untuk selesa tak apa. Bahkan itulah yang lebih baik, sebab asasnya nak khusyuk. Kalau apa-apa yang boleh mendatangkan khusyuk orang tu, maka dapat pahala. Sebab asas naknya khusyuk. Sampai Nabi SAW kata kalau panas sangat, nanti tunggu sejuk dulu. Tunggu sejuk dulu. Mana dia nak keselesaan, pasal nak dapat khusyuk tu lah. Kalau panas sangat tak khusyuk. Begitu juga kita dengan ada kipas, dengan ada aircon, kalau kita selesa dengan cara lagu tu, itulah yang lebih baik. Itu semua peluang nak dapat pahala belaka tu. Babun fi hasal masjid. Ini bab anak batu dalam masjid. Anak batu dalam masjid. Ini riwayat daripada Abil Walid. Dia kata saya tanya Ibnu Umar tentang anak batu dalam masjid. Dia periwayat lah, pernah kami pada satu malam tu hujan, pagi esok tanah ni, moga sama Nabi SAW, masjid dia tu lantainya tanah semata-mata, tidak semin pun kita lah ni.
jadi basah. Lepas tu ada orang buat mari anak batu bubuh dalam kain dia, lepas tu pergi tabur situ bawah di lantai. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dia kata alangkah baiknya ni molek ni. Molek ni buat. Jadi itu pada masa tu anak batu dah tanah saja. Mana kata sini tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih pula. Walau bagaimanapun untuk kebaikan, untuk keselesaan masjid itu memanglah dapat pahala. Berdasarkan bukan hadis ni, hak lain-lain lagi banyak lagi hadis, hak lain lagi. Pasal apa hadis ini dhaif dulu? Iaitu sebab perawi dia ni tuk guru kepada Imam Abu Daud, Sahal bin Tammam. Itu seorang. Lepas pada tu Abil Walid ni mengikut setengah ulama ni kata majhul. Sebab itu dhaif. Bagi orang yang tidak menganggap hadis ini dhaif, mana sekurang-kurangnya kalau dia kata hasan, maka apa nama ni, hak ni bubuh anak batu ni molek buat sama-sama ke? Semua kadang tidak. Kalau kita nak terima hak ni pun, dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada masa Nabi SAW tu, setara tu je kemampuan dia. Dia buat masjidnya tanah. Ni menunjukkan bahawa dalam Islam ni dia nak ajar kepada kita, tidak kata baru boleh kita buat masjid apabila kita ada piti beribu-ribu, berjuta, baru boleh buat masjid. Zaman Nabi SAW tu tanah masjid. Dia sudah buat masjid tu. Niat itu yang pentingnya, niat itu. Lepas tu bumbung tu seperti baru ni kita sudah baca dah, daripada pelepah taman, batai-batai tia-tia dia ni batai-batai pokok taman tu je. Tanah ni tanah, kalau hujan kat tiri tu lecah. Setara tu pun boleh buat masjid dah. Asal yang keduanya, kalau kita kata untuk tahan sikit lecah tu, bubuh batu pada masa tu, itu pun sudah ada kelebihan dah. Tak apa dah. Tapi kalau sekarang ni, apakah makna masjid ni molek bubuh anak batu, ambil anak batu lah ke masjid kita ni misalnya? Dah. Hak ni bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Maknanya kalau hak masjid kita sekarang ni sudah semin dah, sudah tile dah, sudah bubuh marmar dah. Lepas tu tak ada kapek pula. Bubuh kapek tu maknanya serupa dengan bubuh anak batu. Lantai tu ada dah. Anak batu ni masa tu, pada masa kita ni bubuh kapek, bubuh tikar. Tu sebagai anak batu. Kau lebih selesa lagi, kau lebih molek lagi. Buat begitu. Itulah maksud hadis ini. Bukan makna nak suruh bila-bila pun kena bawa anak batu. Anak batu itulah hak afdal. Dah. Itu khusus dengan keadaan tu. Dalam keadaan kita sekarang ni, di mana masjid pun sudah buat dengan baik, dengan molek, tak timbul dah masalah anak batu. Tak timbul. Diriwayatkan dari Abi Saleh, kata dia katakan, maknanya di zaman sahabat-sahabat tu duduk kecek lah pokok sahabatnya, seseorang tu kalau dia buat keluar anak batu daripada masjid, anak batu tu macam minta dengan dia kerana Allah, dengan nama Allah, jangan buat tubik lah dia daripada masjid. Pasal apa? Dia dapat kelebihan. Dia ada kelebihan duduk dalam masjid. Tapi hadis ini pun dhaif juga. Hadis tidak dhaif, hak salah lagi, hak bawah ni, hak bawah pada dia tu, hak ada syarik itu, tu hak dhaif. Iaitu anak batu minta sangat-sangat dengan nama Allah, itu makna tunasyidu. Minta dengan orang yang mengeluarkan dia daripada masjid tu, minta tak sahwi waktu ubik lah. Hak ni hak dhaif. Hak sani tidak dhaif. Maknanya ada hak sahih, ada hak tidak sahih. Tak apa, boleh pakai hak ni. Sebab ada hak sahih, tak jadi masalah. Maknanya apa dia? Jika perlu, dalam keadaan perlu anak batu tu, orang memerlukan anak batu, moleknya kita jangan bawa keluar. Bukan makna di sini nak ajar kita supaya kotor. Kalau lagu tu
apa ni siapa pun dia nak juga duduk dalam masjid. Kita kata sangat laba pun nak duduk juga dalam masjid. Kau nak kira moga ada kelebihan, mintaklah kerana Allah jangan buatlah waktu duit kita ni dah. Moga ada kelebihan. Tidak, hak tu tak termasuk. Hak ni hak perlu. Hak perlu. Benda yang perlu. Pada masa tu hak perlunya kepada dia. Anak batu. Sangat laba tu tidak. Sapah tu tidak. Tak termasuk tu. Orang tak perlu kepada sapah tu. Hak perlunya kepada dia. Anak batu. Kalau lah ni hak perlu kepada dia. Kapek. Sapah tu tak perlu. Hak tu. Hak barang hak perlu tu memang lagu tu lah. Sebab apa? Dia ada kaitan memberi keselesaan dan memberi khusyuk kepada orang yang sembahyang. Tu sebab tu ada kelebihan. Ada pun sapah tu suku tak termasuk tu. Ada pun sapah tu suku tak termasuk tu. Bahkan kalau kita tengok pada hadis-hadis yang lain hak tadi, Nabi SAW suruh cuci pula. Suruh cuci. Adapun anak batu yang dibubuh pada masa tu ada maksud untuk mengurangkan lecah dia tu. Tapi sekarang ni tak ada maksud. Anak batu tak payah hak marilah. Biar anak batu tu apa nama ni dapat kelebihan apa tak ada, tak perlu. Hak kita nak buat kepada dia lah ni. Hak ni biar benar-benar ni kapek ni duduk doa. Biar benar-benar kapek ni duduk tasbih. Biar benar-benar kapek ni maknanya dia tu tak sih, dia diperlukan. Dia tak sih kalau kita buat dia. Sebab kita perlu. Sebab dia memberi sesuatu kepada kita. Hak tu, hak lagu tu. Tapi kalau hak tak perlu, tak apa, buat keluar. Hak perlu tu, jangan kita buat keluar. Seterusnya riwayat daripada Abi Salih. Hak ni dhaif. Ada syarik tu. Sebab syarik tu lah dhaifnya. Sebab syarik tu dhaif. Ibnu Ma'in dan Nasa'i kata laisa bihi ba's, tapi Nasa'i kata laisa bil qawi. Begitulah. Ini bab sapu masjid. Sapu masjid. Sapu masjid. Hadis pun tak kuat juga hadis ni. Banyak tidak kuat. Tak kuat juga. Dhaif juga ada. Sebab apa? Sebab Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad waktu dia tidak kuat. Begitulah. Tetapi bukan makna dah hadis ni tidak kuat kita tak boleh sapu masjid. Sapu masjid berdasarkan hadis lain hak sahih. Hak ni tidak sahih dari segi sanad dia, isi dia tu tak apa, isi dia. Molek kita sapu masjid. Nabi SAW kata dikemukakan kepadaku pahala-pahala amalan umat aku. Sampaikan hak kecil-kecil. Siapa? Hak seseorang tu keluar daripada masjid. Hak tu pun ada pahala dia, ditunjuk juga kat aku pahala dia. Bila tunjuk ni? Tunjuk pada ketika mengikut kebanyakan ulamanya pada ketika Nabi SAW Mi'raj. Pada malam Mi'raj ditunjukkan kepada Nabi SAW. Habis tunjuk. Pahala-pahala umat dia nak boleh. Kalau buat sapah daripada masjid tu pun boleh pahala. Dan dikemukakan kepadaku dosa-dosa umat aku. Dosa-dosa. Buat amalan di dosa gini. Tak ada aku nampak. Dosa hak lebih besar lagi daripada satu surah ataupun satu ayat yang Allah SWT bagi kepada seseorang, lepas tu dia terlupa. Dia terlupa. Sebab apa? Jadi selain daripada sanad dia tu, perawi dia tu, hak ni lah matan ni. Hak cuci masjid tu tak apa, hak tu isi dia tu tak apa. Hak matan ni tak ada dosa yang lebih besar lagi daripada satu surah yang diberi kepada seseorang itu ataupun satu ayat yang diberi kepada seseorang itu, lepas tu dia terlupa. Hak tu butir tu. Hak ni dari segi isi kandungan dia tak sesuai, belaga dengan hadis sahih yang lain, bertembung dengan hadis sahih yang lain. Sebab tu dia jadi dhaif juga, sebab isi dia, matan dia tu. Mana hak ni dosa besar sekali.
Hak dosa besar sekali. Banyak lagi hak lain. Hak ni kalau seseorang tu terlupa, apa dia terlupa ni bukan dalam ikhtiar dia. Allah SWT kan rufi'al qalam, diangkat qalam daripada 3 macam orang. Nah, orang yang terlupa, orang yang tertidur, dan orang yang dipaksakan. Termasuk dalam tu orang yang an-nasi, ia terlupa. Terlupa ni bukan dengan ikhtiar dia, terlupa. Lepas tu apa ya dosa gitu, mau dosa besar gitu mau. Asyik. Lepas tu kalau kita terima ni secara tidak langsung dia akan menyebabkan jadi orang ni takut nak ngapa Quran. Takut nak ngapa Quran. Kalau ngapa terlupa, dosa paling besar. Dosa pula paling besar. Kau tu tak kena tu. Kecuali kalau kita takwil, termasuk dalam dosa-dosa besar paling besar. Tetapi ayat tu tak kena tu, ayat dia tu. Aku tidak nampak satu dosa yang lebih besar. Mana tak ada orang yang lebih besar. Sedangkan hak lebih besar banyak lagi, hak lebih besar. Hak lebih besar. Zina kita kata, bunuh orang. Banyak yang disebut dalam as-sab'ul mubiqat tu. 7 perkara yang membinasakan seseorang tu dalam hadis. Jelas disebut. Tak ada sebut pun hak ni. Tiba-tiba perawi dia yang tidak kemah ni sebut hak ni hak paling besar. Tak lagi lagu tu. Itu kaedah cara memahami hadisnya. Kita tengok hadis hak lebih sahih lagu mana. Bercanggah dengan hak tu. Dalam hak tu tak ada sebut. Tiba-tiba hak ni kata paling besar. Tak ada hak lebih besar daripada hak ni. Adakah hak ni termasuk dalam mubiqat? Kalau termasuk dalam mubiqat, dalam hak sahih tu ada dah lah. Tak ada. Bila tak ada, tak kena dah lah isi dia hak ni. Bagi orang-orang yang terima juga hak ni, orang-orang yang terima juga ni, dia kata terlupa lagu mana? Terlupa tu maknanya siapa kalau tengok pun terlupa, tak boleh nak baca juga. Kalau tengok pun tak boleh nak baca, sampai gitu mau dah tinggal. Itu terlupa tu. Tapi kalau kita nak kira dari segi zahir, tu orang panggil terlupa kalau lagu tu. Dia nak panggil terlupa tu jadi hilang langsung tu. Hak terlupa ni maknanya seseorang tu ingat, seperti kita ingat keluar Allah lah. Tu ingat kau panggil. Lepas tu tak ingat keluar Allah. Tu orang panggil tak ingat. Kalau baca tu tak boleh nak baca tu, orang tidak panggil terlupa tu, jadi lagu lain lah tu. Jadi lagu lain lah tu. Hak terlupa, hak biasanya, yang biasanya kita faham, kita ingat sesuatu, lepas tu kita hilang hak tu. Hak tu lah hak terlupanya. Ni bagi orang yang tak tahu, dia nak pakai juga ni. Jadi dia kata lagu mana? Dia kata maksudnya tengok pun. Mana tak boleh nak baca. Satu lagi bagi orang yang nak terima juga, dia kata hak ni orang yang terlupa dengan dia cuai. Mudah-mudah dia tak baca langsung. Siapa terlupa dah. Gitu. Siapa terlupa dah. Hak lagu tu hak dosa ni. Tapi kalau lagu tu pun tak kira siapa dosa paling besar. Itu masalah. Sebab itu masalah. Ada juga ulama cuba mentakwilkan. Dia kata ni serupa dengan ayat Quran lah, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ayat-ayat kami sampai kepada kamu, sampai kepada engkau, tapi engkau lupa. Begitulah hari ini kamu dilupakan hari kiamat. Maksudnya kepada orang musyrik, orang kafir. Ayat Quran siapa ada kepada dia? Zaman Nabi SAW lagi, Nabi SAW baca dah, siapa ada kepada dia, tapi dia buat tak cara. Maksudnya buat tak cara ni, sebab tidak beriman. Itu maksud lupa tu. Lupa di sini maksudnya tidak beriman, tapi takwilan lah, takwilan yang agak jauh lah. Ada juga ulama yang mengatakan lupa di sini ni apa dia? Lupa nikmat. Nikmat Allah SWT bagi, ingat Quran tu satu nikmat besar, satu kelebihan, tiba-tiba dia terlupa. Jadi atas dasar dia ni lupa, macam kufur nikmat lah. Maka dikira dia tu dosa. Dari segitu. Tapi itu semua huraian lah, huraian pendapat.
Tak apalah hak tu. Jadi hak bersih masjid gapo tu hak tu hak naknya. Walaupun sikit kita buat boleh pahala juga. Bersih masjid. Tu hak nak sini. Seterusnya i'tizalin nisa fil masajid. Yang perempuan berasing dalam masjid daripada lelaki. Mana duduk suku, tidak kata duduk sekali dengan orang lelaki. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kan dalam hal ni dia sebut Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya kalau pintu ni mana kita khususkan, kita tinggalkan untuk orang perempuan saja. Yang ni kita khususkan untuk orang perempuan saja. Nafi' kata, dia kata pada Ibnu Umar sampai mati dia tak masuk dalam pintu tu. Sebab Nabi SAW ada kata alangkah baiknya kalau pintu ni dikhususkan untuk orang perempuan. Tapi anak murid Ayyub As-Sakhtiyani dia ada ramah. Sini dalam riwayat ni Abdul Warith. Abu Daud kata selain daripada Abdul Warith meriwayatkan dari Ayyub bukan daripada Ibnu Umar dan bukan marfu' tetapi mauquf kepada Umar. Tidak ada Ibnu Umar. Hak ni hak lebih sahih kata Abu Daud. Hak ni hak lebih sahih. Hak tak ada Ibnu Umar. Lepas tu dia pun marilah riwayat kemudian tu. Hak selepas tu Ismail meriwayatkan dari Ayyub dari Nafi'. Nafi' kata Umar bin Al-Khattab, bukan Ibnu Umar. Lepas tu Rasulullah ke apa tak ada. Lepas tu supaya hak tadilah, isi hak tadilah. Makna dia supaya dengar tadilah. Hak ni lebih sahih. Imam Abu Daud kata hak ni hak lebih sahih. Lepas tu riwayat orang lain pula hak tak ada Ayyub tu. Hak tak ada Ayyub. Tapi daripada Nafi' juga. Nafi' kata Umar bin Al-Khattab larang orang masuk melalui pintu orang-orang perempuan. Mana tak ada kena mengena dengan Ibnu Umar. Tak ada kena mengena dengan Ibnu Umar. Hak tu hak Imam Abu Daud dia nak kuat hak ni hak daripada Umar, hak tu hak lebih sahih. Yang ni hak mauquf lebih sahih daripada yang marfu'. Dan yang ada Ibnu Umar itu kurang. Hak tak ada Ibnu Umar tu hak lebih sahihnya. Mengikut apa nama ni Imam Abu Daud. Tapi orang lain bantah. Umpamanya syarih kitab ni dia bantah. Dia kata ya itu pendapat dia, pendapat Imam Abu Daud. Apa ya kita kata hak ni lebih sahih? Hak tu pun sahih juga ni. Bahkan hak ni lebih sahih lagi kata dia. Apabila dia dalam kitab-kitab hadis ni ada dua macam. Kadang-kadang apabila dia kata hak ni lebih sahih, bermakna hak sah lagi tu tidak sahih, dhaif. Itu satu. Satu lagi apabila dia kata hak ni lebih sahih, hak sah lagi tu sahih juga tapi tidak lebih sahih, bukan dhaif. Ada dua macam. Di sini ni ada ihtimal kedua-duanya. Ada ihtimal kedua-duanya. Tetapi ada kemungkinan lah kedua-duanya. Hak sana kita ayat sana. Tetapi nak kata dhaif tak pernah sabah. Sebab apa? Imam Abu Daud tentu dia tahu Abdul Warith ni dia bukan orang main-main. Orang kuat tu. Orang kuat. Lepas tu Nafi' meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Memanglah anak murid Ibnu Umar hak paling kuatnya Nafi' lah. Selalunya dia meriwayatkan daripada Ibnu Umar, bukan daripada Umar. Bukan daripada Umar tapi daripada Ibnu Umar selalu. Jadi tak ada masalah hadis ni. Bapanya kalau kita nak kata dhaif, tak nak sabar Imam Abu Daud nak anggap ni dhaif. Cuma dia kata sahih, cuma tidak lebih sahih. Hak daripada Umar tu, hak tu lebih sahih. Dari segi mana? Kalau kita nak ambil kira pendapat Imam Abu Daud kata lebih sahih, dari segi hak ramai lagi anak murid Ayyub. Dah hak selain daripada Ayyub, hak tak ada Ayyub dalam sanad tu, tapi ambil daripada Nafi' juga, hak lebih ramainya daripada Umar, bukan daripada Ibnu Umar. Atas dasar tu lah hak dia kata lebih sahih tu.
Bukan dari segi sanad ni tidak sahih dah, ni sanad ni sahih. Tapi dari segi cerita tu keseluruhannya hak lebih sahih bagi dianya berdasarkan banyak riwayat yang lain. Hak lebih banyaknya iaitu daripada Umar. Nafi' ni ambil daripada Umar, yang ni hak mauquf. Tapi orang lain jawab tidak. Kalau hak ambil daripada Umar itu tidak lebih sahih. Sebab apa? Nafi' ni mengikut kebanyakan ulama dia tak ada ambil daripada Umar. Hak kebanyakannya dia ambil daripada Ibnu Umar. Hak tu untuk guru dia sebenarnya. Kalau sanad dia kalau ambil daripada Umar, itu sanad munqati', putus. Bila sanad munqati', maknanya tidak kuat. Bagaimana nak kata lebih sahih lagi daripada hak ni? Hak ni tak putus ni, hak ni. Hak ni Abdul Waris ambil daripada Ayub, Ayub ambil daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Hak ni tak putus. Tapi hak yang kedua ni, hak Ismail ambil daripada Ayub, dia kata Nafi' ambil daripada Umar bin Al-Khattab, ataupun hak ni Umar bin Al-Khattab, sebab putus. Sebab itulah dia kata wala yarfa'u ilayhi ma'a anna riwayat Nafi' an Umar radhiyallahu anhu munqati'ah. Qala Ahmad bin Hanbal Nafi' an Umar munqati'. Imam Ahmad kata kalau Nafi' ambil daripada Umar tu sanad munqati', putus. Kalau putus ni dhaif, orang panggil lagu mana dia nak jadi lebih sahih lagi daripada hak sanad Abdul Waris itu? Orang lain bantah. Orang lain bantah. Baik, kita tolong jawablah bagi pihak Imam Abu Daud ni, tak ada sini. Hak maksud dia kata lebih sahih tu bukan nisbah sanad. Sanad tu saja dari segi cerita tu. Hak daripada Umar itu, hak tu hak lebih sahih daripada keseluruhan riwayat berhubung dengan cerita hak ni. Kita boleh terima juga hak Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar tu pun asalnya cerita daripada Umar. Hak tu hak lebih sahih maksud Imam Abu Daud tu. Hak tu hak lebih sahih, cerita hak asal. Yang ni tidak melihat kepada apa yang diriwayatkan oleh Nafi' lah. Mana dilihat kepada sudut-sudut yang lain. Cerita orang ambil daripada Umar, hak tu lebih jelas lagi. Hak tak ada Nafi', tak ada kena-mengena dengan Nafi'. Dari segitu, bukan dilihat kepada sanad ini. Sebab itulah kadang-kadang seseorang ulama ni dia kata sesuatu hadis tu lebih sahih, padahal kita tengok dekat-dekat tu, kita tengok sekeliling tu tak ada sahih. Dia tengok dari sudut lain. Ada juga. Macam sini, kalau nak kira setakat hak dia bagi ni tidak lebih kuat hak Sayyidina Umar. Hak daripada Umar tu tidak lebih kuat. Tapi yang dia kata lebih sahih tu apa? Memandangkan keseluruhan. Hak kebanyakannya daripada Umar. Hak cerita tak boleh masuk melalui pintu orang perempuan. Dan Umar tu dia buat gitu, dia tahu daripada Nabi SAW. Kalau Ibnu Umar pun tahu daripada Nabi SAW, apa salahnya? Kalau Ibnu Umar, sebab dia pun seorang sahabat juga. Sama ada dia tahu melalui ayah dia ke atau tidak melalui ayah dia pun mungkin belaka tu. Maknanya kedua-duanya boleh dipakai lah. Kedua-duanya boleh dipakai. Nak jaga dia di sini iaitu masjid ni ada, biar ada adab dia lah, biar ada peraturan dia. Orang perempuan masuk ke pintu dia, orang lelaki masuk ke pintu dia. Itu hak molek lah dari segi adab. Bukan makna kalau kita tu salah masuk dosa ke apa, ataupun kita ada keperluan kalau kita masuk itu dosa. Tidak sampai ke situ. Ini dari segi untuk lebih baik lah, untuk lebih baik, untuk adab. Orang perempuan masuk ke pintu dia, orang lelaki masuk ke pintu dia. Begitu juga adalah lebih baik kalau kita sediakan di masjid tu tempat ambil air sembahyang, orang perempuan suku, orang lelaki suku. Ruang dia pun kalau kita letak suku molek tak apa, tidak salah, bahkan hak tu hak molek. Tapi pernah lah Nabi SAW satu ketika mana masjid tu baru-baru buat, dia tunggu duduk dalam masjid tu, orang perempuan keluar dulu. Itu pun termasuk dalam adab juga. Katakanlah kalau tak ada pintu khusus, satu pintu, kita kena orang perempuan dulu keluar. Orang perempuan dulu keluar. Sebab tu Nabi dengan sahabat-sahabat dia tidak keluar selalu. Dia duduk dalam masjid supaya orang perempuan tu keluar habis dulu, barulah orang lelaki keluar. Tidak kata
apa ni sekali bersumbak-sumbak dengan orang perempuan tu tu tidak lagu tu. Tu tak molek. Hak moleknya biar orang perempuan tu keluar dulu. Satu perkara. Satu lagi perkara, tapi hak tu akan jumpa di tempat dia lah. Masalah hak sah pertama orang perempuan, hak sah pertama orang lelaki. Dalam banyak hadis kita dapati Nabi SAW kata sebaik-baik sah orang perempuan ni sah akhir, bukan sah pertama. Sebaik-baik untuk orang lelaki sah awal. Tu bila sampai tempat dia lah. Sini kita tak perlu bincang lagi. Lepas tu habislah situ. Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang pada ketika nak masuk ke dalam masjid. Pada ketika nak masuk ke dalam masjid, diriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu nak masuk ke masjid, maka hendaklah dia beri salam kepada Nabi SAW. Kemudian dia kata, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Beri salam lah. Ke mana beri salam? Assalamualaikum ayuhan Nabi, gitu ke? Akalah ke mana? Jadi ulama-ulama kata di sini maksudnya salam ni sekali dengan selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana selawat dulu, lepas tu salam. Kita kata lagu mana? Misalnya Allahumma salli wa sallim ala nabi, ataupun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Kita kata gitu. Ala nabiyyina. Lepas pada tu kat baca tu. Boleh kita kata gitu. Satu. Yang kedua, ada juga ulama mengatakan hak beri salam ni khusus dengan masjid dia. Masjid dia. Khusus dengan masjid dia. Hak tu hak molek. Hak ni, hak yang kedua ni molek sini. Sebab apa? Dia kata idza dakhala ahadukum al masjid alillah. Masjid dia ni. Sebab dia ada situ. Ataupun kalau dia mati, dia ada sebab dia dalam masjid tu lah, kubur dia je. Tidak kata sampai kubur tu baru beri salam. Tidak. Luar tu pun boleh buat dah. Sebab Nabi SAW ada dah. Maksudnya bila nak masuk masjid Nabi, bukan semua masjid. Sebabnya kita tengok dalam hadis-hadis yang lain tak ada sebut ni. Tak ada sebut. Kalau ada sebutnya waktu ya. Sekarang tu Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Hak ni dak. Hak ni khusus dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca tu Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini sesuai nak masuk dalam masjid ni, tempat yang mendatangkan rahmat. Sebab kita nak dapat rahmat dalam masjid. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas, yang mana kita tak faham semuanya. Kita minta tu. Bila nak keluar, as'aluka min fadlik. Fadlik itu maknanya limpah kurnia Tuhan, berupa murah rezeki dan macam-macam lagi lah. Seperti mana dalam Quran disebutkan, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Berhamburanlah kamu di muka bumi ni dan carilah fadlillah, limpah kurnia Allah, rezeki Allah. Jadi fadlillah tu rezeki maksud, limpah kurnia. Limpah kurnia ni hak dunia lah, hak dunia. Minta dengan Tuhan. Itu sesuainya pada masa itu baik daripada masjid untuk dapat tu. Adapun hak nak masuk dalam masjid tu dalam bentuk lain. Fadl dalam bentuk duniawi, dalam bentuk keperluan hidup kita lah. Ada rahmat ni untuk ukhrawi, untuk akhirat kita, untuk akhirat kita bila kita masuk dalam masjid. Hak dalam hak dunia, urusan dunia ni tak ada. Bahkan molek kita je, terutamanya kalau orang tu dalam keadaan iktikaf, lebih-lebih lagi lah, mana tak ada hubungan hak dunia tu. Itu maksud iktikaf pun, biar putus hubungan dengan dunia. Maknanya lebih berat kita kepada akhirat. Maksudnya bila masuk dalam masjid itu. Situ kita nak rahmat Allah SWT. Rahmat Allah.
Kesian belah Allah SWT kepada kita. Seterusnya, ni Haywah bin Shuraih, dia kata dia berjumpa dengan Uqbah bin Muslim. Dia kata, aku dapat tahu engkau ada meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW bahawa Nabi SAW apabila nak masuk masjid, dia kata, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Qala, kata dia, sekat tu je kah? Sekat tu je kah kamu sapa kepada kamu? Dia kata, ya, sekat tu. Dia kata, gini, ada lagi. Hak Nabi SAW kata lagu mana? Apabila seorang tu baca lagu tu, syaitan kata, selamat adalah dia sepanjang hari ni daripada aku. Selamat adalah dia sepanjang hari ni daripada aku. Dia kata begitu. Hak ni pun boleh juga baca. Ikut kita lah nak baca. Ikut kita nak baca. Jadi hak moleknya, hadis-hadis Nabi SAW ni, kalau kita tengok dalam doa apa kan banyak. Takkanlah kita pergi masjid duduk caca situ nak baca. Banyak belakang. Nah. Setengah-setengah orang dia kata baca belakang. Baca belakang. Tapi amalan hak kebanyakan Nabi SAW yang tidak lagu tu. Kadang-kadang baca ni, kadang-kadang baca ni. Baca, tak apa. Hak mana-mana. Lepas tu kita kata, kalau kita tak baca ni, tak selamatlah kita daripada syaitan. Banyak lagi nak selamat daripada syaitannya. Hak dia ajarnya bukan hak dia saja. Dia banyak lagi hak lain. Kalau kita buat gini, selamat juga daripada syaitan. Baca ayat kursi pun selamat juga daripada syaitan. Baca gini-gini pada waktu pagi pun selamat juga daripada syaitan. Banyak. Tidak semesti dengan hak ni. Hak moleknya kita tukar-tukar, pilih. Kadang-kadang baca ni, tapi baca belakang. Jangan baca sol. Jangan baca sol. Sebabnya banyak. Kalau kita nak kalau begitu juga lepas sembahyang, lagu ni ada, lagu ni pun ada juga banyak. Hak moleknya kita buat belakang. Sebab kita duduk tengok, biasanya orang ni kalau dia baca hak tu je baca. Sedangkan Nabi SAW bukan ajar hak tu saja. Banyak lain. Kalau kita nak baca semua sekali, maka masa banyak. Sedangkan kita banyak keperluan. Dan Nabi SAW pun selalu juga dia lepas sembahyang bangun pergi selalu. Ada ketikanya begitu. Jadi tak perlu kita terikat. Asalkan hak dia ajar, ikut boleh hak mana-mana. Moleknya kita buat belakang. Jangan sepanjang hayat kita tak ajar buat dah hak tu. Sedangkan hak tu sahih juga. Hak ni sebab ada kalau anda tak sebut kata dhaif ke apa tu, maknanya tak apalah tu. Tak apalah tu, macam hak ni sahih ke apa, tak apa. Kita nak baca hak ni boleh, nak baca hak lain pun boleh. Hak moleknya baca belakang. Tukar-tukar. Lepas tu setengah-setengah tu kalau kita nak amal seumpama, boleh juga, tak apa juga. Syaratnya kita tahu daripada hadis Nabi SAW, bukan sekali saja Nabi buat, bahkan banyak kali dia buat. Lepas tu kalau kita nak buat tetap pun tak apa. Untuk kita nak buat tetap tu. Nak tidur kita nak baca ayat kursi seumpama, tak ikut lah, tak apa. Moga ada lagu tu, tak salah. Tak salah. Itu kelebihannya. Bila kita mengaji hadis ni, semoleknya kita pakailah, pakai belakang mana sahih tu kita pakai. Tak usah kita teragak-agak. Jangan pula kita kata walaupun bab semaya, bab apa pun, tak sudut cara lah kita di mazhab apa, tak sudut cara. Tak sudut cara. Asal kalau Nabi SAW ajar, kalau ada dalam hadis dan sahih tu, hak semoleknya kita buat. Walaupun sekali dalam hidup kita. Itulah yang sebaik-baik. Walaupun sekali. Jangan sampai kita tak buat langsung. Pakai lagu ni saja. Tak molek lagu tu. Sedangkan hak tu lebih sahih. Kadang-kadang hak kita tidak hak buat ni sahih juga, tapi tidak kuat nak banding dengan hak tu. Hak tu kita tak aja buat. Tak kena tu. Tak kena. Itu kelebihan kalau kita mengaji hadis, hak semolek-moleknya pakai. Siapa-siapa kata salah hak tu, berat tu. Berat tu. Itu orang panggil ta'assub mazhab dah tu. Ta'assub dah lagu tu. Ta'assub tu. Jangan ta'assub. Kalau kita tak pandai, kita nak pakai mazhab tak apa. Asalkan hak sahih. Tapi kalau kita ngaji, kita tak boleh pakai juga lah, walaupun sahih.
Sebab apa? Sebab tidak mazhab kita. Tak kena tu lagu tu. Boleh jadi bid'ah tu lagu tu. Kalau lagu tu boleh jadi bid'ah. Tetapi kalau kita tak pandai, kita tahu usaha ni memang dia akui dia. Tak apa, tidak bid'ah lagu tu. Tidak bid'ah. Tapi kalau kita ngaji, tiba-tiba kita tahu dah lagu ni boleh, hak ni sahih juga. Bahkan setengah-setengah orang hak mengaji, dia tahu hak ni lebih sahih lagi. Tak sih beramal lagi dengan hak lebih sahih. Semata-mata kerana kita ni terikat dengan mazhab. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Bahkan kita kena terah belakang. Tak apa, molek lagu tu. Tak usah ragu lah. Tak usah ragu. Kadang-kadang orang ni buat aku dia ni lama sangat duduk mengaji mazhab ni, soal mazhab ni, apabila royak lagu lain dia rasa ragu. Tak berapa yakin je. Gitu. Itu kesilapan lah. Sebab itulah penting mengaji hadis tu. Penting mengaji hadis. Tak perlu soal dah. Mazhab ke apa tak perlu soal. Kalau dalam hadis tu hak sahih ada. Apa lagi lah kalau ulama besar, imam mujtahidin pegang hak tu, duduk amal lagu tu, apa lagi lah. Tak perlu ragu. Jadi dia kata kalau baca lagu tu syaitan ni, syaitan kata selamat dia daripada aku sepanjang hari. Syaitan mana? So ada juga orang yang setelah dia baca ni lepas tu buat maksiat lagi. Tidak syaitan kau tu. Setengah-setengah ulama kata syaitan ni, maksud syaitan ni hak besar, iblis kata. Bukan semua syaitan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata syaitan maknanya tertentu. Ia tertentu. Kalau tidak banyak lagi. Dia ada jenis-jenis syaitan lah. Maknanya hak selamat dia. Itu yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata tak, syaitan belaka. Lepas tu dia buat maksiat lagi. Itu nafsu. Orang ni jadi buat jahat, buat maksiat ke, tidak semesti syaitan. Nafsu pun boleh jadi. Itu kerana nafsu dia. Bukan makna kalau tak ada syaitan ni kita tak mungkin buat maksiat dah. Tak. Nafsu kita tu ada. Kerana nafsu, kerana kejahilan, kerana macam-macam lagi, boleh jadi kita buat maksiat. Dosa sepatutnya juga. Tak ada hasutan syaitan pun, dosa sepatutnya juga. Cuma sini nak cerita syaitan, dia ayat syaitan lah. Semua syaitan. Lepas tu ada buat juga 10 bulan puasa tu. 10 bulan puasa. Syaitan kena berkah pun ada juga orang buat maksiat. Nafsu waktu tu. Ataupun satu lagi pendapat yang keempat, dia kata syaitan juga, pengaruh syaitan juga. Syaitan hak sebelum pada tu. Panah dia tu ada lagi. Wap dia tu. Sebab kita kata bulan puasa tu berkah syaitan. Memanglah dia tak ada lah. Tapi hak sebelum pada tu dia buat kerja tu, kesal dia tu lama. Kesal dia. Sebab itulah orang jadi buat. Tapi kalau tidak sabit tu, sabit nafsu, boleh seseorang tu melakukan dosa juga sabit nafsu. Kemudian ada lagi pendapat yang kelima. Hak dikatakan dipelihara dia tu daripada aku sepanjang hari tu. Dipelihara daripada apa dia? Dipelihara daripada apa? Daripada melakukan perkara-perkara yang besar-besar. Hak kecil-kecil mungkin salah, mungkin ada. Hak besar-besar tu tak ada. Tapi itu semua pendapat belaka. Nak kata jaminan betul, tidak juga. Selagi manusia ni ada nafsu, memang dia boleh buat apa saja. Bila ada nafsu, saat dia molek-molek, dah orang ni jadi kacak kasar dengan dia, tepuh kat si dia ni naik panah. Boleh jadi tubik lah. Apa ni bahasa kasar-kasar tu, tubik lah. Tu nafsu tu. Tak nyabik dengan syaitan. Hak syaitan pun boleh jadi. Kalau tak ada syaitan pun, nafsu dia. Sebab manusia ni apabila dia sakit, dia jadi panah lah. Apabila orang kata apa-apa ke dia jadi panah dengan sendirinya. Kejadian dia tu. Bau majah fi salah inda dukhulil masjid. Sekat tu lah dulu amalan ni. Sebab ni cara kau semayam.
Wallahu a'lam.